Baik, sebelum kita mula kelas kita hari ini, kita ulang kaji sedikit apa yang kita telah pelajari pada hari semalam, iaitu kita telah belajar tentang tajuk baru, iaitu kita masuk kepada bab 8, daya dan gerakan, dan semalam kita dah habiskan satu subtopik iaitu 8.1 tajuk daya. So semalam kita dah belajarlah apa itu daya. Kamu dah tahulah, sepatutnya kamu kena tahu apakah itu daya. So ingat, daya tu adalah tarikan atau tolakan yang dikenakan kepada sesuatu objek. Jadi maksudnya bila kamu menolak atau kamu menarik sesuatu objek, bermaksud kamu mengenakan daya ke atas objek tersebut. Ataupun kita boleh kata kalau sesuatu objek itu ditarik atau ditolak, bermakna objek tersebut dikenakan daya. Okey, Iftisham ada soalan ke? Okey, seterusnya kita ada belajar tentang ciri-ciri daya. Cikgu dah jelaskan semalam. Ciri-ciri daya tu yang kamu kena ingat. Daya tu dia ada magnitude dan juga ada arah. Okey, ada magnitude dan juga ada arah. Maksudnya kita boleh ukur daya tu berapakah nilai daya yang dikenakan dan arah mana daya tersebut dikenakan. Adakah ada arah atas, arah kanan, arah kiri ataupun arah ke bawah. Okey, dan dalam arah-arah ni juga penting bila kita bercakap tentang jenis-jenis daya. Bila ingat semula jenis-jenis daya yang cikgu dah terangkan semalam, kita ada 6 jenis daya. Okey, kita ada 6 jenis daya yang kamu kena ingat. Mesti ada 3 perkara yang kamu mesti ingat bagi setiap jenis daya. Okey, iaitu kamu mesti ingat yang pertama apakah nama daya tersebut. Okey, of course kamu kena ingat maksudlah. Maksudnya nama daya, okey, nama daya tersebut. Yang kedua, kamu mesti tahu arah. Dan yang ketiga, kamu mesti tahu contoh ataupun situasi yang menunjukkan daya tersebut. Kita ada 6 daya kesemuanya. Daya yang pertama ialah daya graviti. Nama dia daya graviti. Arah tindakan daya ini adalah ke bawah ataupun ke arah pusat bumi. Okey, ingat daya graviti ni berbeza-beza di setiap tempat. Dia tak sama. Kalau kita di bumi, daya graviti kita banyak ni. Kalau kita berada di bulan, daya graviti kita banyak tu. Kalau dekat Marikh, daya graviti juga adalah berbeza mengikut saiz planet dan juga mengikut macam-macam lah. Berbagai perkara yang kita perlu ambil tahu untuk kita kelaskan macam mana, berapakah nilai daya graviti di sesuatu tempat. Okey, tajuk daya graviti ni sekarang dibincangkan di tingkatan 4 tajuk fizik. Ada satu bab dia terangkan tentang kegravitian sahaja. Jadi sangat menariklah tajuk daya graviti ni. Okey, dan contoh situasi yang menunjukkan kewujudan daya graviti adalah bila kamu baling sesuatu barang ke atas dan barang tersebut akan jatuh ke bawah. Okey, seterusnya adalah daya normal. Semalam ada yang keliru dengan daya normal dan juga daya apungan. Ingat semula, daya normal adalah apabila sesuatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan. Okey, objek itu bila sesuatu objek bersentuhan dengan sesuatu permukaan, maka wujudlah daya normal. Dan selalunya daya normal ni dikaitkan dengan apabila objek tersebut berada dalam keadaan pegun. Apa maksud pegun? Objek itu tidak bergerak. Dia hanya statik sahaja, duduk di sesuatu tempat, duduk di atas sesuatu permukaan. Bermaksud objek tersebut menghasilkan daya normal. Dan arah daya normal ni adalah ke atas. Okey, arahnya adalah sentiasa ke atas. Dia tak ada daya normal tu ke bawah. Apa beza daya normal dan juga daya apungan? Walaupun kedua-dua daya tu adalah ke atas, daya apungan tetap arah dia adalah ke atas. Bezanya adalah sebabkan nama dia diapungan, maka daya apungan ni hanya wujud pada objek yang terapung di dalam suatu benda.
Maksudnya kalau objek tu dia berada dalam pendalih baru ada daya apungan dan dia terapung. Syarat dia mesti terapung terapung ni atau tenggelam ni, terapung atau tenggelam lah. Kalau tak terapung dia akan tenggelamkan. Tetap ada daya apungan, cuma daya apungan itu tidak kuat untuk membuatkan dia terapung. Tapi bila objek tu berada di dalam bendalih, so ingat balik bendalih ni ada dua jenis, iaitu cecair ataupun senang kamu nak ingat dalam air, dan yang kedua di dalam gas ataupun dalam udara. Jadi bila ada objek yang terapung di dalam air, contohnya macam itik, itik mainan ni kan dalam gambar ni, ataupun kapal ke kayak ke, apa-apa objek yang terapung, maksudnya dia mempunyai daya apungan. Kalau dalam udara pula, ingat belon, belon udara panas ataupun belon yang kita tiup-tiup tu kan, dia terapung. Kalau gas yang isi dalam tu gas helium ke, sebab dia terlalu ringan dan dia kurang tumpat daripada udara biasa, jadi dia boleh terapung ke atas. Jadi yang terapung tu ada daya apungan. Tapi kalau objek tu bersentuhan dengan permukaan, maksudnya dia ada daya normal. Okay, seterusnya kita ada daya geseran. So daya geseran ni arah dia adalah menentang pergerakan. Kalau pergerakan ke kanan, daya geseran akan ke kiri. Kalau pergerakan ke kiri, daya geseran ke kanan. Dia adalah kiri dan kanan sahaja. Dia tidak ada atas dan bawah lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada berat. Berat ni adalah dipengaruhi oleh daya graviti sesuatu tempat. Daya graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Maksudnya ada objek, berapa banyak daya graviti yang bertindak ke atas objek tersebut, itu kita panggil sebagai berat. Dan cara untuk kamu kira berat ni sama W sama dengan mg, iaitu di mana m adalah jisim objek tersebut, dan G di sini adalah daya graviti yang dikenali sebagai nilai dia adalah 10 Newton. Jadi kalau kamu nak tahu berat sesuatu objek, darab saja dengan 10. Dan unit dia adalah dalam unit Newton, bukannya kilogram. Kalau jisim dalam kilogram, tapi untuk berat unitnya adalah Newton. Sebab berat ni merupakan satu daya. Semua jenis daya unitnya adalah Newton. Tak kisahlah daya apa sekalipun. Daya geseran ke, daya apungan ke, daya graviti, daya elastik, semuanya unitnya adalah Newton. Sebab Newton yang jumpa daya ni. Dia yang mengemukakan teori daya. Okey, seterusnya adalah daya elastik. Yang ni paling senang, wujud dalam bahan yang diregangkan atau dimampatkan. Senang cerita, kamu ingat spring. Spring dia boleh diregangkan ataupun dimampatkan, ataupun yang selalu kita jumpa di rumah kita adalah getah pengikat. Getah dia boleh ditarik, dia boleh diregangkan lah. So getah ni bila dia diregangkan, dia mempunyai daya elastik. Tapi kalau dia biasa, kita tak regangkan dia, ada tak daya elastik dia? Tak ada. Dia hanya wujud bila diregangkan saja. Daya elastik ni hanya wujud bila sesuatu objek tu diregangkan atau dimampatkan. Jadi kalau keadaan biasa, kita tak regangkan, kita tak guna getah ni, duduk biasa je, dia tak ada daya elastik. Tapi once kita tarik ataupun kita gunakan getah ini, maka getah ini dikatakan mempunyai daya elastik lah. Okey, so tu jenis-jenis daya. Cikgu harap kamu tak keliru lagi antara daya normal dan juga daya apungan. Okey, so ni semalam kita dah buatkan unit daya Newton dan kita pun dah belajar cara untuk baca spring, neraca spring. Okey, alat yang kita gunakan untuk mengukur daya adalah kita gunakan neraca spring. Unitnya Newton dan ingat bacaannya daripada atas ke bawah, bukannya bawah ke atas. Seterusnya kita belajar tentang pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. Okey, pasangan daya tindakan dan daya tindak balas ni ingat dia sentiasa wujud. Dia sentiasa wujud. Cikgu bagi contoh yang lebih mudah nanti ya. Okey, yang ni situasi satu yang cikgu dah terangkan semalam, iaitu daya normal dengan berat. Sebab daya normal ni dia bertindak ke atas,
Jadi pasangannya beratlah sebab berat ni daya dia bertindak ke bawah. Dia mesti kalau daya tindakan dan daya tindak balas ni arah dia mesti bertentangan. Tapi magnitudenya adalah sama. Satu ke atas, mesti satu lagi mesti ke bawah. Tak boleh satu ke atas, satu ke kanan. Dia tak pair macam tu. Dia mesti satu ke atas, satu ke bawah. Kalau satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Dia mesti arah yang bertentangan. Okey? Situasi dua pula kalau dia terapung di atas air ataupun di dalam udara lah. Macam kita buat contoh semalam, belon. Belon biasa tu dia ada daya ke bawah iaitu berat. So berat ni adalah daya tindakan. Okey, berat adalah daya tindakan dan yang bertindak ke atas adalah daya apungan. Kenapa daya apungan? Sebab belon ni terapung di atas di dalam udara. Okey, daya tindak balas. Kenapa kita tak kata belon ni mempunyai daya normal? Sebab belon ni bukannya bersentuhan dengan mana-mana permukaan. Okey, untuk situasi 3 ni, kalau kamu tak faham, contoh keadaan lain bagi situasi 3 ni, contoh dia macam, okey, yang ni paling, yang cikgu bagi contoh semalam adalah bila kita tumbuk bawang dalam lesung. Ada satu daya tindakan, ada satu lagi daya tindak balas. Okey, contohnya macam semalam cikgu buat kan, ada tempat yang kita letak bawang tu, so ni bawang-bawang kita. Lepas tu kita ada ulu lesung. So ulu lesung ni, kalau siapa yang selalu masuk dapur tahulah kan, kamu pegang tangan kamu kat sini kan. Okey, lepas tu kamu tumbuk dia. Kamu bagi satu daya ke bawah. Bila kamu nak tumbuk tu, kamu tumbuk dia ke bawah kan. Bagi satu daya ke bawah, so daya ni kita panggil sebagai daya tindakan. Daya tindak balas pula daripada mana? Daripada tempat ni. Daripada bekas ni ada satu daya tindak balas. Daya tindak balas. Jadi bila dua daya ni berfungsi, dia akan membuatkan kita punya bawang-bawang tu akan hancur. Bukannya sebab ulu dia sahaja, tak, tapi sebabkan dekat bawah. Contoh lain tangan kita. Bila kita tepuk tangan, kita boleh rasa tepukan itu ataupun kesakitan itu daripada kedua-dua belah tangan. Sepatutnya cikgu kalau ikutkan secara logik kan, satu tangan, kita tangan kanan cikgu, satu tangan kiri, kamu boleh buat sekarang. Tangan kiri kita statik, jangan bergerak. So tangan kanan kita gerakkan dan kita tepuk tangan kita tu, tepuk dengan kuat dan kita boleh rasa kesakitan tu pada kedua-dua belah tangan. Kalau ikutkan sepatutnya tangan kanan je lah yang sakit sebab tangan kanan ni memberi daya tindakan. Okey, tapi tangan kiri kita pun memberi daya tindak balas. So mereka ni saling memberi daya sebenarnya, cuma dalam arah yang berbeza. Contoh lain juga, kalau dalam satu pertarungan kamu bergaduh, tumbuk kan. Bila kamu tumbuk orang tu, contohnya tumbuk dekat muka kan, tumbuk dekat pipi orang tu dia mesti akan sakit dan ada luka ataupun lebam dan sebagainya. Tangan kita sakit tak? Tangan kamu pun akan sakit sebab pipi ni memberi daya tindak balas kepada tangan kita. Itu adalah contoh daya tindakan dan daya tindak balas yang dalam situasi 3. Dan sebenarnya benda ni berlaku sangat banyak. Okey, contohnya kalau kamu terhantuk pada dinding. So dahi kamu pun sakit sebab ada satu daya tindak balas daripada dinding tu. Cikgu dia tak bergerak pun, yes, tapi daya tindak balas tu tetap ada dan kena pada kita lah. Bila ada dua permukaan yang bersentuhan, maka dia ada satu daya tindakan dan satu daya tindak balas yang bergerak, yang bertindak ke atas masing-masing. Okey, banyaklah situasi yang melibatkan daya tindakan dan daya tindak balas. Sebab itulah dalam situasi 3 ni, kalau kamu lihat,
daya tindakan dan daya tindak balas ni dia tak bagi tahu pun daya apa kan. Dia tak bagi tahu jenis daya. Sebab dia memang tak ada nama daya tu. Dia cuma nak bagi tahu ada satu daya tindakan dan mesti ada daya satu tindak balas. Mesti ada satu daya tindak balas yang akan bertindak dalam arah yang berbeza dengan daya tindakan. Kalau yang dalam situasi 1 dan situasi 2 ni, dia bagi tahu jenis daya yang menjadi daya tindakan dan daya tindak balas. Sebab situasi ni dia terlalu spesifik. Tapi untuk situasi yang ketiga ni, dia adalah situasi umum yang berlaku kepada banyak tempat. Jadi kita tak ada nama khas untuk setiap daya tindakan dan daya tindak balas tu. Cuma kamu kena ingat daya tindakan dan daya tindak balas ni adalah dia sama magnitude, nilai dia sama, cuma arah dia bertentangan sahaja, tu je. Contohnya kalau kamu tunggu orang tadi kan, kamu kenakan 10 Newton daya. Jadi daripada pipi dia ke tangan kamu pun adalah 10 Newton. Cuma dia dalam arah yang berbeza. Itu adalah daya tindakan dan daya tindak balas. Okay, cuma mungkin berkuranganlah sikit sebab kita dilembutkan berbanding dengan tangan dan juga kamu kena ambil kira masa sentuhan dengan pipi tu. So masa sentuhan pipi tu pun akan memberi kesan lah, kesan daya impuls yang lebih tinggi ke ataupun lebih rendah. Okay, tu semua kamu akan belajar dalam fiziks. Okay, so kita dah habis 8.1. Baik, hari ni kita akan teruskan dengan kesan daya 8.2, kesan daya. Okay, kesan daya ni senang, cukup senang sahaja. Okey, apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, jasad ni adalah benda, barang, objek, kita sendiri, tu jasad. Dia panggil jasad sebab dia nak rangkumkan semua objek, orang ke manusia ke, orang ke haiwan ke, benda ke, apa-apa sahaja yang berjasad, maksudnya yang kita nampak lah. Okay, daya boleh mengubah bentuk, saiz dan juga gerakan jasad tersebut. Mari kita lihat contoh-contoh dia. Senang je, yang ni kamu boleh faham dengan mudah lah. Okey, yang pertama kesan daya adalah objek pegun dia boleh bergerak. Maksudnya objek tu mula-mula dia statik, dia tidak bergerak. Tapi bila kita kenakan daya kepada objek tersebut, objek itu akan bergerak. Okey, contohnya dia bagi dua situasi. Bola pingpong, mula-mula bola pingpong ini dia pegun, okay? Dia tidak bergerak. Selepas kita tolak dia pun bergerak. Jadi itu adalah disebabkan oleh daya. So bila kamu tolak, maksudnya kamu kenakan daya kepada bola pingpong tersebut. Jadi disebabkan daya tolakan yang kamu bagi tu, bola pingpong yang pegun itu boleh bergerak. Okey, situasi dua pula dalam bola sepak ni biasa kita boleh lihat. Bola tu statik kan, mula-mula dia duduk dekat bawah ni bola tu, lepas tu bila dia sepak dia kenakan daya ke atas bola ini, maka bola itu bolehlah bergerak jauh. So itu yang pertama. Yang kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Tadi dia buat sesuatu objek bergerak, sekarang dia boleh hentikan objek yang bergerak. Okey, sama ada daya tu daya tolakan. Selalunya daya tolakan lah kan untuk kita menghentikan sesuatu objek tu daripada bergerak. Okey, tengok contoh dua ketul ni. Satu tadi bola pingpong tu dia dah bergerak, so dia tahan dengan tangan dia. Tengok arah daya ini arah gerakan. Bola tu bergerak ke sana, okey, ke sebelah kanan dan ada tangan yang menghalang dan arah daya dia adalah arah daya ke sebelah kiri. Jadi bola pingpong ni bolehlah berhenti. Okey. Contoh kedua, goalkeeper ni dia hentikan bola yang datang kepada dia. Yang ketiga, mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Okey, yang ini maksudnya dia nak tambahkan kelajuan ataupun dia nak kurangkan kelajuan sesuatu objek. Contoh yang diberi bola pingpong ni, okey, dia kata kat sini daya dari arah bertentangan memperlahankan objek. So kalau kita nak perlahankan objek ataupun nak hentikan, daya mestilah dari arah yang bertentangan.
Tapi kalau kita nak tambahkan kelajuan, daya mestilah dari arah yang sama. Kalau contohnya budak ni dia tiup bola pingpong kan, ataupun orang ni dia nak sepak bola ni dengan lebih jauh, dia nak suruh bola ni bergerak dengan lebih laju, jadi dia akan sepak bola ni dalam arah yang sama dengan pergerakan bola tersebut. Kalau orang yang pertama ni dia nak hentikan bola, jadi dia kenakan daya dalam arah yang berbeza dengan arah gerakan. Ini adalah arah gerakan bola. Jadi oleh kerana bola tu bergerak ke sebelah sana, dia nak hentikan bola tersebut, jadi dia kenakan daya dalam arah yang berbeza. Ni kan arah dia ke sana kan, so dia berbeza. Tapi kalau dia nak tambahkan laju, dia kenakan daya dalam arah yang sama. Okey. Seterusnya adalah mengubah arah. Tadi nak tambah kelajuan. Sekarang dia ubah arah. Okey, contohnya kalau macam bola pingpong ni mula-mula tadi dia bergerak ke lurus kan, dia bergerak lurus. Sekarang dia nak ubah pula ke arah sana. Jadi dia letakkan tangan di sinilah. Cara dia tak kisah macam-macam mana pun. Dia cuma nak bagi tahu kamu dengan daya ni kita boleh ubah arah pergerakan objek tersebut. Okey? Dan yang terakhir, daya boleh mengubah bentuk dan saiz objek. Contoh yang paling senang adalah plastisine. Kamu boleh tarik dia, kamu boleh tolak dia, mampatkan dia supaya plastisine tu ikut bentuk yang kamu nak. Okey, ikut bentuk yang kamu nak. Okay, itu adalah kesan-kesan daya. Senang je kan? Yang pertama, daripada objek pegun, dia boleh gerakkan objek tersebut. Yang kedua, daya boleh menghentikan objek yang sedang bergerak. Tadi dia statik, dia boleh bergerak. Sekarang dia bergerak, kita boleh hentikan pergerakan dia. Yang ketiga, daya boleh mengubah kelajuan. Kita nak perlahan ataupun kita nak lajukan objek tersebut, kita boleh gunakan daya. Okey, seterusnya kita boleh ubah arah gerakan objek yang sedang bergerak juga dengan daya. Daya boleh mengubah arah gerakan objek. Dan yang terakhir, daya boleh mengubah saiz, nak jadi kecil ke, nak jadi besar ke, dan juga nak ubah bentuk. Sama ada nak bentuk kura-kura ke, bentuk segi empat ke, bentuk bulat ke, semuanya kita boleh buat dengan menggunakan daya. Contoh yang paling senang, plastisine lah, kita boleh ubah plastisine tu menjadi bentuk apa. Okey. Itu adalah kesan-kesan daya. Kalau ada soalan, kamu boleh terus tanya cikgu. Letak je dekat bahagian chat tu, nanti cikgu akan baca dan tengoklah. Okey, setakat ni tak ada lagi soalan. Baik, seterusnya kita masuk kepada daya apungan. Okey, hari ni kita akan pergi dengan lebih mendalam tentang daya apungan. So ingat yang daya apungan ni hanya wujud dalam pendalih sahaja. Kalau dia duduk di atas duduk atas meja, dia tak ada daya apungan. Dia mesti dalam bendalih. Kalau dalam bendalih ada dua lah, iaitu cecair dan juga gas. Cecair dekat sini, contoh yang paling senang air, gas adalah dalam udara. Tapi sebab apa kita gunakan cecair? Sebab pelbagai jenis cecair sebenarnya boleh ada daya apungan yang memberi kesan daya apungan seperti alkohol, minyak, okey, semua tu ada sebenarnya. Sebab itulah kita panggil dia cecair, bukannya kita spesifikkan kepada air sahaja. Okey, sesuatu objek akan terapung. Okey, ni penting, kamu kena ingat. Sebab tu cikgu cakap dia bukan saja terapung Objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya. Sesuatu objek akan terapung hanya bila daya apungan tu cukup untuk menampung berat. Kita tahu setiap objek ada berat dan berat objek tu sentiasa bertindak ke bawah. Sebab apa dia bertindak ke bawah?
sebab dia adalah mengikut daya graviti kan. So dia bertindak ke bawah. Jadi untuk memastikan objek tu terapung di atas air sebagai contoh, daya apungan yang bertindak kepada objek tersebut mestilah cukup untuk menampung beratnya. Kamu boleh anggap dia macam ni lah, kamu boleh analogikan sebagai kamu jatuh dalam air, tiba-tiba kamu jatuh dalam air kan, lepas tu kamu tenggelam. Macam mana kamu nak timbul tu, ada orang lain ataupun ada suatu daya lain yang menolak kamu ke atas, yang menyebabkan kamu boleh terapung. Tapi kalau orang tu tolak, dia tak larat nak tolak kamu. Jadi dia tak dapat menampung berat kamu, jadi kamu tak tenggelam lah. So samalah juga dengan daya apungan ni. Daya apungan ni dia akan bantu dan dia akan membolehkan sesuatu objek tu terapung. Okey? Tapi pastikan daya apungan tu cukup. Cukup. Kalau tak cukup, maka objek tu akan tenggelam. Iaitu daya apungan sama dengan berat objek. Sebab itulah kita boleh pairkan, kita boleh pasangkan daya tindakan dan daya tindak balas dengan daya apungan dan juga berat objek. Sebab nilai dia sama, magnitude dia sama tapi dalam arah yang berbeza. Okey, kita lihat contoh ni, itik ni. Itik ni sekarang dia terapung. Bila dia terapung bermaksud daya apungan cukup untuk menampung berat dia. Bermaksud bila dia terapung, daya apungan adalah sama dengan berat. Tengok kat sini, berat dia 10 Newton, daya apungan juga 10 Newton. Bila daya apungan sama dengan berat, maka dia boleh terapung. Okey? Maka itik ni pun bolehlah terapung. Tapi kamu tengok pula kepada batu. Ni batu ni dia tenggelam. Situasi kedua adalah batu ataupun mana-mana objek yang tenggelam lah kan. Okey, kamu tengok batu ni sekarang dia tenggelam. Kenapa dia tenggelam? Sebab daya apungan dia berapa? 5 je. Tak cukup untuk menampung berat dia. Berat dia 10. Berat 10 Newton. Tapi daya apungan hanya 5 sahaja. Jadi daya apungan ni tak cukup untuk menampung berat batu tersebut. Sebab itulah batu ni tenggelam. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Itik ni dia terapung. Macam mana itik ni boleh terapung? Sebab daya apungan untuk itik ni dapat menampung ataupun cukup untuk menampung berat. Macam mana kita nak tahu cukup ke tak? Daya apungan ni mesti sama dengan berat. Barulah objek itu terapung. Tapi untuk objek yang tenggelam, daya apungan dia, kamu lihat daya apungan dia lebih kecil ataupun lebih sedikit daripada berat objek tersebut. Bila daya apungan lebih kecil daripada objek tersebut, maka objek itu akan tenggelam. Jadi tenggelam dan timbulnya sesuatu objek bukanlah bergantung kepada saiz objek. Tak kisahlah objek tu saiz besar ataupun saiz kecil. Kalau kita nak bandingkan, itik tu lebih besar daripada batu tu kan. Batu tu kecil je. Batu sekecil-kecil macam mana pun kamu baling dia dalam air, dia tetap tenggelam. Tapi kalau itik mainan ni besar macam mana pun itik mainan tu, kamu letak dalam air, dia akan timbul. Sama juga dengan buah kelapa. Buah kelapa besar, berat cikgu. Kamu bila pegang tu kan, kalau kita nak bandingkan batu yang secong egg tu kan, berat lagi buah kelapa tu berbanding batu tu. Jadi kamu kena ingat terapung ataupun tenggelam sesuatu objek ni bukan bergantung kepada saiz dia tak. Tapi sebenarnya bergantung kepada daya apungan yang bertindak. Kalau daya apungan dia dapat mengatasi ataupun dapat menampung dapat menampung berat objek tersebut, maka objek itu akan terapung. Okey, ni dia katalah
Sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya. So kita boleh tengok dalam situasi batu ni lah. Tengok daya apungannya hanyalah 5 sahaja, 5 Newton. Tapi berat dia 10 Newton. Jadi dia akan tenggelam. Okey? Jadi macam mana kita nak kira daya apungan? Daya apungan boleh dikira iaitu berat sebenar tolak dengan berat ketara. Berat bukan jisim. Kamu kena ingat berat. Berat tu yang mana tadi kelas? Berat W sama dengan mg. Ataupun kita boleh senang kamu nak kira jisim darab dengan 10 Newton. Ini kalau berada di bumi lah, kita cakap tentang berada di bumi. Kalau kamu berada di bulan, bukan lagi 10 Newton tapi ikutlah graviti di bulan. Okey? Jadi nak kira berat ini adalah berat sebenar, bukannya jisim. Jisim dan berat tu berbeza. Kalau berat, unitnya adalah Newton. And kalau jisim, unitnya adalah kilogram. kg. Kalau berat, kita gunakan neraca spring. Dan kalau jisim ni banyaklah neraca tuas, neraca mampatan dan sebagainya. Boleh? Kalau jisim ni dia tidak berubah. Tidak berubah. Kamu duduk dekat bulan ke, kamu duduk dekat bumi ke, pergi mari sekalipun, jisim kamu tidak berubah. Tapi berat dia akan berubah. Kalau duduk dekat bumi, berat kamu lain. Duduk di bulan, berat kamu lain. Pergi mari, berat kamu akan jadi lain. Kenapa berbeza-beza? Sebab berat tu dipengaruhi oleh daya graviti sesuatu tempat. Okey? Semakin kecil daya graviti di sesuatu tempat tersebut, maka berat kamu akan menjadi lebih kecil. Nilai dia lebih kecil lah. Tapi kalau jisim, dekat bumi 10 kg, pergi bulan tetap 10 kg. Pergi Marikh tetap 10 kg. Kalau berat, dekat bumi mungkin 10 Newton. Tapi bila pergi Marikh, mungkin dalam dia 1/6 kan. Mungkin dalam 0.6 Newton saja. Pergi Marikh, dia jadi 2 Newton. Dia berbeza-beza mengikut tempat. Sebab berat ni dipengaruhi oleh daya graviti. Jadi daya apungan adalah berat sebenar tolak berat ketara. Apakah itu berat sebenar? Berat sebenar adalah berat objek di udara. Maksudnya timbang guna neraca neraca spring dalam udara biasa. Dapat berat sebenar. Kalau berat ketara adalah berat objek yang terendam di dalam cecair. Okey, contohnya nak dapatkan berat ketara. Macam ni kelas. Okey. Ini adalah berat di udara. Ini adalah cara untuk sukat berat di udara. So berat di udara ni kita panggil apa? Berat sebenar. Cara dia macam ni lah. Sangkut je pada neraca spring kita. Ini pula kamu lihat penutup botol tadi kita masukkan dalam bikar yang berisi air. Dalam bikar ni ada air. Berisi air. Jadi ini adalah proses untuk kita dapatkan berat di dalam cecair. Yang kita kenali sebagai berat ketara. Jadi untuk dapatkan daya apungan, kamu tolaklah berat sebenar tolak dengan berat ketara. Jadi kat sini dia tunjuk kat sini berat sebenar, berat ketara. Macam itulah. Macam mana kita nak tahu dia tenggelam atau terapung? Kita tengok kepada daya apungan dia ni lebih besar ataupun sama ataupun lebih besar ataupun lebih kecil daripada berat dia. Berat yang sebenar tu. Boleh? Okey. Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu berat sebenar dan juga berat ketara. Okey, ingat berat ketara adalah berat yang kita ukur bila kita letakkan
sesuatu objek tu dalam cecair, tetap gunakan neraca spring. Okey? Tapi untuk berat sebenar kita gunakan neraca spring juga, tapi kita ukur dalam udara. Boleh tengok dekat gambar foto 8.7 tu, dalam buku teks kamu pun ada. Okey? Cuma cikgu tak jumpa dia punya aplikasi. Kalau ada nanti cikgu share dengan kamu kalau kita dapat buat eksperimen secara virtual. Okey, seterusnya kalau tak ada soalan kita proceed kepada ketumpatan dan juga kesan apungan. Cikgu rasa kamu sebenarnya dah pernah belajar ketumpatan ni kan? Takkan tak pernah dengar lebih tumpat, kurang tumpat, semua tu cikgu rasa kamu dah belajar masa di sekolah rendah. Diperkenalkanlah tapi kamu mungkin tak ditekankan, taklah diberi penekanan yang lebih lanjut dan dia tak menghubung kait pun dengan kesan apungan. Okey. Baik, kita tengok kepada ketumpatan dan juga kesan apungan. Okey, ni eksperimen. Eksperimen ni untuk kita kira ketumpatan . Jadi ini adalah rumus untuk ketumpatan. Tingkatan 1 dulu pun kamu dah belajar dah ketumpatan ni sebenarnya. Iaitu jisim bahagi isi padu. Pastikan kamu ingat, tuliskan rumus ketumpatan iaitu jisim bahagi dengan isi padu. Okey. Jadi apa yang kita dapat daripada eksperimen ini adalah apabila objek yang kurang tumpat, okey ni kurang tumpat ya, berbanding cecair cuba ditenggelamkan. Daya apungan iaitu daya tujah ke atas F. So F dekat sini F adalah daya apungan. Menjadi lebih besar daripada berat. Lalu menolak objek itu naik ke atas cecair. Objek itu akan terapung. Sebenarnya sama je dengan yang tadi tu kan. Cuma dia nak bagi tahu bila kita kaitkan dengan ketumpatan. Jadi kat sini dia nak bagi tahu kalau objek tu kurang tumpat. Objek tu kurang tumpat daripada air ataupun cecair, dia akan terapung. Hubung kaitnya dengan yang kita belajar tadi daya apungan ialah apa dia tadi? Daya apungan. Okey, daya apungan kita menjadi lebih besar. Bermaksud daya apungan ni sama ataupun lebih besar daripada berat. Okey, sama yang macam tadi kelas. Sama yang macam situasi itik ni. Jadi kita nak bagi tahu bahawa bila itik ni dia terapung bermaksud itik ni kurang tumpat daripada air tadi. Kaitan dia dengan daya apungan adalah bila dia kurang tumpat bermaksud daya apungan dia tu sama dengan berat dia ataupun lebih besar daripada berat dia. Sebab bila dia terapung menunjukkan bahawa daya apungan dia cukup untuk menampung berat objek tersebut. Sama je kelas, cuma yang tadi tu dia nak bagi tahu je kurang tumpat menunjukkan bahawa daya apungan lebih besar daripada berat. Okey. Dan dia gunakan simbol F dan W. Boleh? Okey, so kat sini dia gunakan simbol F dan W. Jadi bila objek terapung, F lebih besar daripada W. F ni apa? Daya tujah ataupun daya apungan . Daya tujah ke atas. Apa daya tujah ke atas tu? Daya apungan lah. Daya tujah. Tujah tu dia tolak. Tujah ke atas. So daya tujah ke atas adalah daya apungan. Sama je kelas. Daya tujah ke atas sama dengan daya apungan. Maksud dia sama kelas. Maksudnya sama. Dia maksudkan sama. So dia guna simbol F. Berat, dia gunakan simbol W. Tengok kat sini. W ke bawah. Berat sentiasa bertindak ke bawah.
Yang bertindak ke atas adalah daya tujah ke atas F ataupun daya apungan. Sama, benda yang sama. Daya tujah ke atas kat sini adalah daya apungan. Bila daya apungan tu lebih besar daripada berat ataupun sama dengan berat, maka objek itu akan terapung. Okey? Dan bila kat sini juga, bila dia menunjukkan ini, selain daripada dia bagi tahu objek itu terapung, dia nak bagi tahu juga objek itu adalah kurang tumpat. Kurang tumpat daripada air. Itu je dia nak bagi tahu sebenarnya. Dia ulang balik, cuma dia tambah lagi satu. Tadi dia hanya bagi tahu objek yang terapung, daya apungan sama dengan berat ataupun daya apungan cukup untuk menampung berat. Sekarang dia bagi tahu kalau objek tu terapung, bermaksud daya apungan itu lebih besar daripada berat dan objek itu kurang tumpat daripada air. Itu je dia nak bagi tahu. Okey? Dia merumitkan kamu sebenarnya kan. Padahal cakap je lah kurang tumpat, lebih tumpat semua tu kan lebih senang. Okey, sekarang pula untuk objek yang tenggelam. Kamu lihat bila objek tenggelam, F adalah lebih kecil daripada W. F tu apa? Daya tujah. Daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas F. So daya apa yang tujah ke atas ni? Daya apungan. Daya apungan dia adalah lebih kecil. Ini simbol lebih kecil daripada berat objek, iaitu simbolnya adalah W. Jadi bila daya tujah ke atas lebih kecil daripada berat objek, maka objek itu adalah tenggelam dan kita kata objek itu adalah lebih tumpat. Itu je dia nak bagi tahu kamu. Okey? Apabila suatu objek ialah lebih tumpat berbanding cecair, daya apungan adalah kurang daripada berat objek. Lalu menyebabkan objek itu tenggelam. 3 perkara lah dia nak bagi tahu. Objek tenggelam, daya apungan lebih kecil daripada berat, dan yang ketiga, objek itu lebih tumpat daripada air. Itu je. Dia gabungkan tiga perkara. Tadi yang kita tengok ikit tu, dia bagi tahu 2 perkara je. Objek tu terapung, daya apungan lebih besar ataupun sama dengan berat. Kalau objek tu tenggelam, daya apungan lebih kecil daripada berat objek. Tapi sekarang dia masukkan 3 pula. Kalau objek tu tenggelam, maksudnya daya tujah ke atas, iaitu daya apungan lebih kecil daripada berat dan objek itu lebih tumpat daripada air. Kalau objek itu terapung, bermaksud daya apungan ataupun daya tujah ke atas adalah lebih besar daripada berat dan objek itu kurang tumpat daripada air. Sama je dengan yang ikut tadi. Cuma di peringkat sekarang dia gunakan term ataupun digunakan perkataan daya tujah ke atas. Jelas? Yang ni kamu dah tahu kan sebenarnya. Kalau objek tu tenggelam, dia adalah lebih tumpat. Kalau objek tu timbul ataupun terapung, dia adalah kurang tumpat. Jadi kaitkan dengan daya tujah ke atas, kaitkan dengan daya apungan, kaitkan dengan berat. Itu sahaja. Okey, ini contohlah. Dia nak tunjukkan contoh ketumpatan. So kalau kita lihat kat sini, nilai dia sama je sebenarnya, cuma dia punya unit dia berbeza. Okay, unit dia berbeza. Jadi yang paling kurang tumpat adalah gabus. Jadi kalau kita susun, kalau kita letak di dalam bekas, contoh bekas Okey, yang mana cecair? Kita ada cecair, kita ada ni cecair air, gliserin dan juga merkuri. 3 itu adalah cecair. Okey, dan yang warna biru ni adalah pepejal. Pepejal. Jadi mari kita lukis. Okey. Tengok dalam cecair tu yang mana paling tumpat? Paling tumpat dekat sini adalah
Okey, yang mana paling tumpat dalam cecair kelas? Kita ada 3 je cecair. So yang mana antara ketiga-tiga itu yang mana paling tumpat? Anyone? Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu antara air, gliserin dan merkuri? Siapakah yang lebih tumpat? Cecair mana yang lebih tumpat? Cecair dulu Nurin. Emas tu pepejal. Yang warna biru semuanya pepejal. Gabus, besi, plumbum dan emas adalah pepejal. Okey, betul Afiq. Merkuri adalah cecair yang paling tumpat. Okey. Cara kamu nak susun dalam gelas ataupun dalam bika yang macam cikgu nak buat ni. Kita susun dulu cecair. Okey, merkuri paling tumpat. Macam mana kita tahu merkuri paling tumpat? Okey, betul dah Afiq. Macam mana kamu tahu merkuri tu paling tumpat antara ketiga-tiga cecair? Kita lihat kepada apa? Kita lihat kepada nilai. Kg? Bukan. Kg tu jisim. Kita lihat kepada gram per sentimeter tu apa? Kita lihat kepada nilai ketumpatan. Ni kan nilai ketumpatan ni. Semua ni yang 0.24, 1.0, 1.26, 7.9, 11.3, 13.6, 19.3, semua ni adalah ketumpatan. Nilai ketumpatan dia. Semakin besar nilai ketumpatan tu, semakin paling tumpat. Kalau nombor dia besar, maksudnya dia lebih tumpat. Kalau nombor dia kecil, dia adalah kurang tumpat. Jadi kalau kita lihat antara air, gliserin dan merkuri, merkuri nilai ketumpatannya adalah paling besar di antara, okey, sekejap okey, kita guna warna merah supaya kita boleh bezakan. Okey, kamu lihat merkuri lebih besar daripada gliserin dan juga air. Nombor dia lebih besar. Bermaksud merkuri adalah paling tumpat. Yang cikgu bulat-bulat dengan warna merah tu, itulah nilai ketumpatan bagi cecair. Cecair yang mana? Mana cecair? Air. Gliserin. Kalau tak tahu air tu air biasa. Gliserin tu adalah dia dalam bentuk lemak yang sangat pekat. Macam minyak. Tapi dia taklah, kalau minyak dia cair kan. Kalau gliserin ni dia sangat-sangat pekat. Okay. Satu lagi adalah merkuri. Merkuri kita gunakan dalam termometer. Jadi ketiga-tiga ni adalah cecair. Okay, sekarang merkuri ni paling tumpat. Jadi kita duduk letakkan dia di bawah sekali. So ni merkuri kita. Okay, yang paling bawah adalah merkuri. Okey, seterusnya lepas merkuri apalah pula? Kita lukis daripada bawah daripada yang paling tumpat. Okey, seterusnya lepas merkuri kita nak lukis apa? Gliserin ataupun air? Gliserin. Yes, good job Catherine. Okay, gliserin. Okay, gliserin sebab nilai gliserin, tengok ketumpatan gliserin lebih tumpat daripada air. Jadi kita pun letaklah air dekat atas. Okey, selepas selesai je untuk cecair, kita buat pula lah pepejal. Okey, sekarang kita tengok pepejal. Okey, pepejal. Ni pepejal. Yang cikgu buat dengan biru ni adalah pepejal. Kita dapati pepejal yang paling tumpat adalah emas. Dan nilainya lebih besar daripada merkuri.
Bermaksud emas kita tu duduk di bawah sini. Okey, ni adalah emas. Kenapa kita tak lukis dia terapung? Sebab dia adalah lebih tumpat daripada merkuri. Okey, seterusnya kita letak plumbum. Okey, plumbum ni dia lebih tumpat daripada, kurang tumpat daripada merkuri. So kita boleh letak dia dekat atas. Okey, ni adalah plumbum, P untuk plumbum. Lepas tu kita ada besi. Besi 7.9. Glycerin tak cukup enjin. Okey, besi 7.9 sedangkan glycerin 1.26. Jadi kita tak boleh letak besi tu terapung dekat atas. Kita kena letak dia dekat sini. Besi. Okey, seterusnya gabus adalah 0.24. So gabus ni kena letak dekat atas. Okey, jadi cara untuk lukis ni kamu mesti boleh pandai lukis Ada soalan dia suruh kamu susun, ada soalan dia suruh kamu lukis, ada soalan dia suruh kamu label. Jadi caranya lihat sahaja nombor ataupun nilai ketumpatan objek-objek tersebut. Okey. Seterusnya kita lihat, okey, ni adalah garisan timsol. Okey, kita ada garisan timsol yang digunakan pada kapal. Okey, kita ada kapal manakala kapal ni. Okey, kita ada kapal kargo dekat sini. So dekat kapal kargo, kapal yang besar-besar tu adanya garisan timsol. Ini adalah garisan timsol lah yang ditunjukkan ini, garisan timsol. So kalau kita besarkan dia, ini garisan timsol dia. So apa yang kamu lihat garisan timsol ni, kalau kita lihat TF ialah air tawar tropika. Bermaksud kalau kapal tu masuk kepada kawasan yang air tawar tropical, dia mestilah air tu sampai paras ini. Kalau lebih dari, kalau dia macam terlalu ke atas, contohnya kat sini kan air kapal tu tenggelam sampai sini, kapal tu boleh karam lah sebab dia melebihi paras garisan yang diberikan. So dia letaklah dekat tepi ni. Jadi orang yang naik kapal tu dia tahu kat mana paras yang selamat. Okey, kat sini dia kata garisan timsol akan membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal untuk terapung. Okey, kita nak pastikan kapal tu sentiasa terapung. Kalau dia tenggelam, karamlah kapal tu, habislah semua barang-barang kita beli dekat Shopee tu semua hilang. Tenggelam. Jadi kita gunakan garisan timsol ni diletakkan di kapal. Jadi garisan timsol ni dia akan bagi tahu garisan maksimum ataupun garisan yang kita perlu patuhilah. Kalau dalam air tawar tropika kita kena ikut yang TF ni. Kalau dekat air tawar kita kena ikut yang F. Maksudnya kapal tu berada di kawasan mana? Air jenis apa? Kalau air laut tropika kita kena ikut garisan T. Kalau lautan musim panas, kita ikut garisan S. Kalau lautan musim sejuk, garisan W. Kalau musim sejuk Atlantik Utara, kita kena ikut W and A. Garisan timsol ni tak perlu hafal. Dia cuma nak perkenalkan kepada kamu sahaja. Jadi kapal tu sebenarnya kelas, dia tak boleh suka-suka hati je nak duduk kat mana ataupun nak duduk paras mana air dia. Jadi dia kena sentiasa berhati-hati dan pantau paras air pada kapal tersebut supaya aras tu sentiasa selamat dan untuk pastikan kapal tu sentiasa terapung. Okey? Itulah garisan timsol. Jangan ingat yang pergi ke kapal tu biasa-biasa je, tak. Kalau kamu nak jadi seorang nahoda kapal pun you have to ada pengetahuan lah, tak boleh suka-suka hati je. Nanti habis tenggelam kapal tu. Okay, any question so far? Tadi so apa yang kita dah belajar tadi sebenarnya adalah kita dah belajar satu tadi kesan daya kan. Okay, kesan daya ada 5 tadi, tu kamu kena ingat. Yang kedua kita belajar tentang daya apungan dan juga ketumpatan dan macam mana kamu nak kira daya apungan iaitu berat sebenar tolak dengan berat ketara. Berat sebenar adalah berat di udara,
Berat ketara adalah berat dalam air. Berat ketara ni dia akan lebih kecil daripada berat sebenar. Bila kita duduk dalam air, berat kita akan jadi lebih kecil berbanding berat kita dalam udara ni. Okey? Lepas tu kita belajar tentang ketumpatan. Hubungan antara ketumpatan dan juga daya apungan. Kita dah dapat tadi kan, objek yang terapung dia adalah kurang tumpat dan daya apungan dia mestilah lebih besar atau sama dengan berat dia. Kalau objek tu tenggelam, bermaksud dia adalah lebih tumpat dan daya apungan adalah lebih kecil daripada berat. Okey, daya apungan ataupun daya terjun ke atas. Sama je, benda yang sama. Okey, seterusnya kita masuk kepada tuas. Okey, tuas ni cikgu rasa kamu dah pernah diperkenalkan di sekolah rendah, iaitu tajuknya mesin ringkas. Dalam tajuk mesin ringkas tu berpelbagai mesin ringkas yang kamu belajar. Contohnya baji. Salah satunya adalah tuas lah. Cikgu rasa kamu dah belajar kan? Okey, tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Itu adalah tuas. Tuas ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Palang tu apa? Ni palang yang hitam ni. Okey, palang yang hitam ni dia berputar pada satu titik yang tetap. Maksudnya dia ada satu titik dah dekat palang tu dia tak bergerak titik tu tak bergerak yang kita kenali sebagai fulcrum. Yang bergerak hanyalah palang ini sahaja dan titiknya tu diduduk titik yang tempat dia bergerak tu satu titik sahaja iaitu kita panggil sebagai fulcrum. Jadi dekat bahagian dalam tuas ni ada 3, daya, beban dan juga fulcrum. Okey, daya, beban dan juga fulcrum. So kamu ingat F untuk fulcrum, B untuk beban dan D adalah untuk daya. F, B, D. Daya tu apa? Tolakan atau tarikan yang dikenakan pada palang. So kalau kita gunakan alat, daya ni adalah tempat-tempat tangan kita. Ada juga daya tu bukan tempat tangan kita Okey, beban pula adalah objek yang hendak digerakkan, manakala fulcrum adalah titik sokongan yang tetap. So kita tengok kat sini, fulcrum dia adalah satu titik yang tidak bergerak. Kedudukan beban, fulcrum dan daya ni sentiasa berubah-ubah mengikut kelas tuas kita. Okey, so ingat kelas tuas ada 3 fulcrum, beban dan daya. F, B, D. Fulcrum, beban dan juga daya. Fulcrum adalah satu titik yang tidak bergerak, dia tetap sahaja. Beban adalah objek yang kita nak alihkan, manakala daya adalah tolakan ataupun tarikan yang dikenakan pada palang tersebut. Jadi apakah kegunaan tuas? Kita gunakan tuas ni untuk membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Kita nak suruh kerja kita lebih mudah, nak kena gunakan daya yang lebih kecil, kita gunakan daya yang kecil untuk melakukan kerja. Sebab kita ni tak kuat kan, manusia dia taklah kuat sangat, tapi dia boleh melakukan kerja yang lebih berat dengan adanya mesin ringkas ni. So salah satunya adalah tuas lah. Contoh yang diberi, kita membuka penutup tin dengan sudu. Tanpa kita sedari kita sedang menggunakan tuas dalam kehidupan. Kalau tak buka dengan sudu, takkan kita nak buka dengan kuku kita kan, kita cabut kuku kita nanti. So kita gunakan sudu. Kita cuma nampak sudu tu sebab dia macam ada sudu dekat hujung tu kan, senang kita nak umpil. Sebenarnya tak, sebenarnya kita sedang menggunakan konsep tuas. Okey, contohnya pakcik ni, saya tak tahu kenapa dia nak angkat batu ni kan. Okey, tak apalah. Contoh lain, mencabut paku. So takkanlah kita nak cabut dengan tangan kita, kita tak mampu. So caranya kita gunakan tukul, di mana tukul ini menggunakan konsep tuas. Baik. Okey, so kita ada pengelasan tuas. Kita ada 3 jenis tuas. Tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Apa yang membezakan tuas-tuas ini adalah kedudukan, fulcrum, beban dan juga daya. Tapi cara kamu nak ingat, senang je. Kamu ingat tuas kelas pertama, fulcrum di tengah. So ingat F. Fulcrum di tengah.
Daya beban dia tak kisah duduk sebelah kiri ke, duduk sebelah kanan ke, tak ada masalah. Okey? Daya dengan beban dia boleh bertukar tempat. Sama ada daya sebelah kanan ataupun beban sebelah kiri ke, ataupun daya sebelah kiri, beban sebelah kanan, boleh je mana-mana, tak ada masalah. Yang penting adalah fulcrum di tengah. Okey? Kelas kedua pula, beban di tengah B. Beban di tengah, fulcrum di tepi dan daya juga di tepi. Boleh berubah kanan ataupun kiri. Yang penting adalah beban mesti di tengah. Tak boleh beban dekat tepi. Kalau tuas kelas ketiga pula, daya di tengah. Okey, fulcrum dan beban boleh berubah tempat sama ada kiri dan kanan. Okey, jadi yang kamu nak ingat tadi cikgu kata, satu, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, tuas kelas ketiga. Ingat, F, D, D. Urutan ni kamu mesti ingat, F, B, D. Apa maksud F, B, D tu? F ni adalah fulcrum di tengah untuk kelas pertama. Di tengah untuk kelas pertama. Tuas kelas pertama. Di beban. Di tengah. Okey, untuk kelas kedua. Dan D adalah untuk daya di tengah untuk kelas ketiga. Okey? Senang je. F, B, D. Kamu ingat. F, B, D. 1, 2, 3. F, B, D. Yang lain tu beban dekat mana kiri kanan, dia boleh berubah-ubah. Jadi untuk kamu kenal pasti tuas tu kelas ke berapa, kamu kena kenal pastilah dekat mana fulcrum, dekat mana beban dan dekat mana daya. Kita tengok contoh layar. Fulcrum dekat tengah. Kenapa dekat tengah ni adalah fulcrum? Kamu lihat dia tidak bergerak titik fulcrum ni dia tidak bergerak. Dia duduk statik je dekat situ. Beban adalah yang kita nak potong. Contohnya pelayar ni kan dia nak potong dawai ni ke, dan daya adalah tempat tangan kita. Okey, sebagai contoh lain kita ambil gunting gunting kita. Okey, kalau kita nak gunakan gunting, caranya adalah kita pegang gunting kita dekat bahagian tangan. Ni bahagian tangan gunting, so kita letak tangan kita kat sini, bermaksud ini adalah daya kita. Dekat tangan kita ni daya. Dekat tengah-tengah gunting ni, dekat tengah-tengah sini adalah titik yang tak bergerak. Dia duduk kat sini je. Kan? Kita gerakkan gunting ni macam ni. Kalau kita nak gunting kan kita gerak macam ni kan. So titik ni tidak bergerak. Titik inilah kita kenali sebagai fulcrum. Manakala beban dia pula kat mana? Beban dia dekat sini. Kenapa beban dekat sini? Sebab kita gunakan gunting untuk potong kertas. Dan kita letak kertas tu di sini. Jadi dekat sini kita adalah beban. Jadi oleh kerana fulcrum tu duduk di tengah, maka fulcrum adalah tuas kelas pertama. Boleh Okey. Sekarang cikgu nak kamu buka Jamboard. Okay, cikgu dah share tadi dekat chat room. So maybe dah ada yang maybe ada yang tak sempat nak tengok. Okay, so semua buka Jamboard itu. Sekejap ya. Okey, ni adalah Jamboard kita. Okey, dah ada yang masuk. Cikgu nak kamu labelkan di mana daya, beban dan juga fulcrum. Jangan tengok buku. Cikgu nak kamu kenal pasti. Sebab kalau kamu tak tahu nak label, kamu tak akan dapat kenal pasti di kelas ke berapa. Okey? Janganlah dipusing-pusing benda itu. Jangan pusing objek cikgu ni. Cikgu nak suruh kamu ni je. Maaf cikgu, salah tekan. Okey. Okey, cepat.
Banyak ni, seorang satu boleh ambil. Tak semestinya buat semua orang buat pelayar, tak semestinya. Okey, jangan tengok buku Jangan tengok buku. Kamu buat sendiri. Okey, tak payah Sekejap cikgu, saya tak masuk. tulis D, F, B, D sahaja. Tak payah tulis D, A, Y, A, tak perlu. Tulis F, B, tulis D. Kalau dah tulis tu tak apalah. Kalau dah tulis tak apa, yang belum tulis tu buat F, B, D sahaja. Okey, kamu tahu kan warna pen tu boleh tukar kan? Okey, teruskan. Bagus. Teruskan. Okey, teruskan melukis. Okey, terus Ada orang padam ke? Cikgu hilang. Astagfirullah. Siapa yang beli padam ni? Tak apa. Kamu tunggu sekejap. Cikgu masukkan balik. Kesianlah. Orang lain semua dah buat. Dia. Kenapa tak nak? Sekejap. Ya. Ni? Apa? Saya tak lagi sekejap. Dulu. Sekejap Kenapa tak boleh ni? Sekejap. Apa je dekat Shopee kita rasa. Okey, boleh buat semula. Jangan hilangkan lagi ya. Boleh gunakan box
yang ni boleh gunakan box ini dia dekat sini dia boleh tulis. Instead of kamu tulis pakai jari ke tu kan dia akan jadi buruk sikit tulisan. So gunakan box ini untuk kamu labelkan beban, daya dan juga fulcrum. Janganlah dialih-alihkan. Janganlah dialih-alihkan cikgu punya ni. Tengok kawan kamu pun dah label kat sini pun semua dah bergerak. Jangan dialih-alihkan. Semua kerjasama semua. Jangan alih-alihkan dia. Okey, cepat-cepat. Kita buat mil lain pula ni cepat. Nak buat mil lain pula. Okey. Sambil-sambil kamu buat tu, sambil-sambil lah kita bincang. Baik. Kamu kena tahu cara untuk cara untuk kita labelkan. Kita labelkan kita punya mesin kita tuas kita. Sebab apa? Sebabnya kita nak daripada label itu kita boleh tahu kelas tuas kita tu kelas ke berapa. Tuas kita kelas ke berapa cikgu ambil contoh sebagai yang lain tu biarlah kawan-kawan kamu buat dulu. Cikgu buat pemotong kertas. Pemotong kertas dia fungsi dia macam ni lah. Dia ada satu pisau. Dia pisau ni dekat sini ni dia pisau. Cikgu ambil apa ni? Dia ada pisau dekat sini. Writer pula. Sekejap ya. Kenapa lampu masuk itu ni? Sekejap. So dekat bawah ni ada pisau lah. So dekat pisau ni adalah beban kita. Kat sini adalah beban. Cikgu tak tahu kenapa. Cikgu tak boleh nak ubah. Ini adalah beban kita. So F kita dekat hujung. Betul. Dan daya kita dekat sinilah. Jadi oleh kerana beban kita dekat tengah, maka ini adalah, kita ingat balik tadi F, B, D. F, B, D. Jadi B ni adalah kelas kedua. Oleh itu pemotong kertas ni adalah tuas kelas kedua. Macam tu. Kalau yang dah label tu sekarang cuba kamu labelkan dia kelas ke berapa? Kelas 1 ke kelas 2 ataupun kelas ke-3? Labelkan kelas ke berapa? Cikgu dah labelkan pemotong kertas sebagai kelas kedua. Kereta sorong. Betul. Fulcrum dekat sini, beban dekat tengah dan daya dekat hujung. Jadi ini pun kelas kedua. Bagus. Ini pancing. Pancing apa? Joran kan? Joran ni beban dah betul, beban dekat ikan. Tak ada masalah beban dekat ikan. Tapi fulcrum, fulcrum dekat sini. Ini adalah fulcrum. Dan di sini bukannya fulcrum tapi di sini adalah daya. Yang kamu label ni salah lah, daya bukan dekat hujung. Walaupun tangan dia pegang dekat situ, tapi sebenarnya yang dekat hujung tu adalah fulcrum. Sebab dia tarik macam tu kan kelas. Dia punya pancing tu dia akan tarik. Contohnya ni joran kan. Dia akan pegang dekat tengah. Panjang sikit. Yang panjang ni joran kan. Dekat hujung ni dia akan sambung dengan tali. Tali untuk sangkut kepada ikan tu. Ikan tu memang beban lah. Tapi bila dia pegang, dia memang pegang dekat sini kan. Tapi dia cara orang tu adalah dia tarik macam ni kan. So bila dia tarik macam tu, yang tak bergerak adalah dekat hujung ni. So yang dekat hujung ni lah fulcrum.
Sebab dia tarik macam ni kelas. Dia tarik macam ni. So dekat hujung ni adalah fulcrum. Yang dekat tengah ni adalah daya. Oleh kerana daya di tengah, maka dia adalah kelas ketiga untuk joran. Okey, so betul lah kelas ketiga Okey, pelayar. Okey, pelayar kelas pertama, betul. Bebannya adalah dekat wire ni lah, kedudukan wire. Fulcrum dekat tengah dan daya dekat hujung. Okey, so ni kelas pertama. Pelayar dia sama macam gunting kan? Okey, pendayung pula. Okey, betul. Beban adalah di kawasan air, beban. Kita nak gerakkan, kita nak squeeze air tu. Lepas tu fulcrum, yes betul dekat tengah ni. Okey, fulcrum adalah dekat tengah-tengah ni betul. Dan daya adalah tempat orang ni pegang. Jadi, apa yang dekat tengah? F. Jadi ni kelas ke berapa kelas? Kalau F di tengah, fulcrum di tengah. Kelas pertama. So ni adalah kelas pertama. Kamu kena ingat je 1, 2, 3 ni. 1, 2, 3 F, B, D. Okey, kalau pembuka botol pula. Okey, daya betul dekat sini. Beban. Beban ni adalah dekat sini kelas. Beban tu dekat tengah. Ini beban. Beban dia dekat tengah. Sebab dekat tempat botol tu, penutup botol tu adalah beban. Fulcrum adalah di sini. Yang cikgu highlight ni fulcrum. Ini adalah fulcrum. Jadi oleh kerana pembuka botol ni beban di tengah, maka dia adalah kelas kedua. Okey. So gunting, okey, daya betul kat sini, fulcrum betul dekat sini dan beban. Beban jangan tulis dekat kertas kelas, tulis dekat dia punya dekat dia punya tempat potong tu So gunting kelas pertama sebab fulcrum di tengah. Okey, buah pemecah, buah keras, daya dekat tepi betul, beban dekat buah keras tu dan fulcrum dekat tepi. Jadi beban duduk di tengah, dia adalah kelas kedua. Okey, boleh Jadi senang je kelas. Tipsnya apa dia? Ingat F, B, D sahaja. Itu yang kamu kena ingat. Kalau kamu ingat F, B, D dan tahu nak label F, B, D tu dekat mana, InsyaAllah kamu dapat dah jawablah semua soalan untuk teka kelas ke berapa tuas tersebut. Okey? Okey. So kita teruskan. Ada berapa minit lagi? Ada 10 minit. Cikgu tengok cikgu sempat ke tak untuk untuk habiskan. Oh, by the way, minggu depan cikgu ada bengkel. Hari Isnin sampailah hari Khamis. So kelas kamu ni hari Selasa dan Rabu kan. Nanti cikgu bagi tahu macam mana. Mungkin cikgu hanya bagi tugasan secara offline lah. Okay. Ataupun kita ganti kelas ke, tengoklah macam mana. Nanti cikgu umum bagi tahu kamu. Okay, so dalam buku teks kamu ni dia dah tunjukkan contoh-contoh. So boleh tengoklah contoh-contoh ini. Tengok joran. Joran daya di tengah, fulcrum di tepi dan beban terletak pada ikan. Yang penting kamu kena ingat apa? 1, 2, 3 F, B, D. Cara nak ingat senang 1, 2, 3 F, B, D. Ingat 1, 2, 3 F, B, D. Senang tu je. Yang lain tak ada masalah. Okey, ni peta pokok dia tunjukkan contoh-contoh ni lah. Okey. Tengok yang difokuskan adalah apa? Yang terletak di antara. Maksudnya di tengah-tengah tu adalah apa? Boleh Okey. Okey, cikgu rasa sampai di situ sajalah. Kita ada 10 minit lagi. Momen daya ni kalau cikgu ajar nanti panjang pula ceritanya. Kita masuk sebab kalau momen daya kamu kena belajar dengan momen daya ni sedikit panjang dah dengan prinsip momen tuas. Okey. Jadi tinggal 10 minit lagi, tak apa. Momen daya ni kita masuk kelas yang berikutnya. Kita sampai dekat tuas sahaja. Baik, ada apa-apa soalan kelas? Setakat ini ada apa-apa soalan? Okey, okey baik. Terima kasih. Yang kita recap balik apa yang kita dah belajar hari ni. Kita belajar tentang kesan-kesan daya. Kita belajar tentang
daya apungan dan juga ketumpatan, serta kita belajar hari ini tentang tuas. Okey. Untuk tugasan kamu minggu depan, oleh kerana cikgu hari Selasa dan Rabu cikgu tak ada, kita nak ganti kelas ke ataupun cikgu bagi kerja je kepada kamu? Maksudnya, tapi kerja cikgu tu, kerja cikgu nak kamu, sebenarnya cikgu nak kamu buat video. Okey, video berkaitan dengan kamu boleh pilih sama ada berkaitan dengan daya ataupun berkaitan dengan tuas. Memandangkan kita dah belajar tuas kan? So kamu boleh pilihlah antara dua video tersebut. Kalau kamu pilih daya, senang je. Daya ni kamu masuk daya. Okay, nanti yang detail nanti cikgu bagi tahu dalam grup lah. Ni kamu kena pilih, kamu nak buat ganti ke, tapi kalau ganti memang kelas malam. Siang cikgu tak ada sebab cikgu punya bengkel tu pagi sampailah ke petang. Okay, jadi kita kena, kalau nak buat kelas, kita kena buat kelas pada waktu malam. Pilihlah kamu nak yang mana. Kalau tak nak buat kelas, cikgu hanya bagi kamu buat tugasan lah. Tugasan kamu kena buat video. Buat video ada dua tajuk boleh pilih, sama ada daya ataupun tajuk tuas. Kalau kamu masukkan daya, untuk tajuk daya, kamu buat kesan-kesan daya. Kesan-kesan daya. Kita dah belajar tadi kan? Maksudnya kamu tunjukkan video apakah kesan-kesan daya tu. Kita dah tahu tadi, daya boleh mengubah objek yang pegun. So kamu rakamlah video objek pegun, lepas tu kamu tolak, dia pun bergerak. Lepas tu tulislah dekat bawah tu, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Lepas tu buat lagi lah sampailah kepada 5 tu. Yang tadi kesan-kesan daya. Okey, ataupun kamu boleh buat video tentang tuas. Tuas kita ada 3. Tuas kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Jadi tunjukkan sekurang-kurangnya 2 contoh. Okay, 2 contoh yang dekat rumah kita yang menunjukkan setiap kelas tu. Kelas pertama ambil 2 contoh. Contohnya kalau kita nak ambil yang dalam buku teks pun boleh. Okey, contohnya nak ambil gunting dengan yang pembuka tin ni boleh, tak ada masalah. Cuma cikgu nak kamu buatkan dalam video dan terangkan kat mana daya, kat mana beban, kat mana fulcrum. Dan kenapa kita kata gunting tu adalah kelas pertama. Lepas tu buat pula kelas kedua. Okay, dan terangkan dekat mana daya, dekat mana fulcrum dan dekat mana beban. Kemudian terangkan kenapa kita pilih yang tu sebagai kelas kedua. Seterusnya buat pula kelas ketiga. Okay, tu pilihan video. Yang pertama tadi kamu boleh ambil jenis, kesan-kesan daya. Mana tadi kan? Kesan-kesan daya, kita dah belajar, senang je. Cuma cikgu nak kamu buat ni, kesan-kesan daya ni kan. Cikgu nak kamu buat contoh. Nak ikut contoh dia pun boleh, tapi buat dalam bentuk video. Ni paling senang lah, buat je situasi bola sepak ni. Buat dengan adik kamu ke, baling-baling bola, rakam, lepas tu gabung-gabung, macam tu lah. Okay, ataupun tajuk yang kedua videonya, pilihlah iaitu kelas-kelas tuas yang tadi tu. Okay? So nak yang mana? Nak ganti kelas ke nak buat video? Okay. Nanti cikgu akan buat satu poll ataupun survey dekat kita punya Telegram untuk kita decide nak buat kelas, tapi kelas tu malam lah. Cikgu rasa siang cikgu tak ada masa sebab bengkel tu dia lama. Okay. Kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kelas kita sampai di sini sahaja sehingga kita berjumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Terima kasih semua.